السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kembali kita pada ayat 58-59 dari surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong buka pada jilid keempat, muka surat 593. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak mengenalinya. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan akulah sebaik-baik penerima tetamu. Siap-siap rahmati dan dikasih sekalian, kita telah pun bincangkan dalam kuliah yang lalu bagaimana perubahan yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf AS, iaitu Allah telah mengurniakan kehebatan rupa paras, dan kemudian pada hari pemerintahannya maka Allah telah berikan kepada perubahan wajah menjadi hebat, dalam arti kata seorang yang dikagumi penampilannya. Jadi ikhwatu Yusuf yang dimaksudkan adalah saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 11 orang selain daripada Bunyamin. Mereka datang ke Mesir kerana mendengar pemerintah Mesir menjual bahan makanan pada harga yang munasabah. Jadi Nabi Yusuf mengenal mereka, saudara-saudaranya sendiri. Jadi al-ma'rifah yang dimaksudkan sini, fa'arafahum, mengenali, mengetahui, memikirkan. Wahum lahu munkirun. Ini adalah terbalik dari perkataan ma'rifah itu tadi. Jadi maknanya mereka tidak mengenali. Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Yusuf kerana sudah lama tidak bertemu. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana ketika Ibn Abbas menjelaskan ketika berlaku kemarau berpanjangan melanda semua negara termasuk Kanaan, maka Nabi Yaqub mengutus anak-anaknya untuk mencari bahan makanan, kerana di negara Mesir itu terkenal pemerintahnya yang begitu adil, yang bersifat dengan kasih sayang, keadilan dan juga keramahannya. Maka ketika kemarau melanda, nama Nabi Yusuf begitu, nama pemerintah ni begitu terkenal di seluruh tempat. Jadi Nabi Yusuf ikut turun untuk melayani masyarakat, membahagi-bahagikan makanan sebanyak satu wasak setiap kepala. Setiap orang mendapat satu wasak. Satu wasak ni dalam lingkungan lebih kurang 2,751 gram. Jadi tapi dalam menurut mazhab Ahnaf 3,900 gram lebih kurang. Kata Imam Sudi, Muhammad bin Ishaq dan ahli tafsir lain bahawa perkara yang menyebabkan datangnya adik-adik Nabi Yusuf ini kerana masyhurnya atau tersebarnya berita tentang Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir. Ketika itu Mesir mengalami 7 tahun yang subur dan 7 tahun kemarau. Dalam masa kemarau semua penjuru Mesir ni mengalami kekeringan, bahkan sampai ke Kanaan, tempat tinggal Nabi Yaqub dengan anak-anaknya. Pada waktu itulah Nabi Yusuf telah pun mengetahui akan berlaku kenaikan harga makanan, lalu baginda dengan kuasa pemerintahan yang ada pada waktu itu mampu untuk mengawalnya sehingga menjadikan Mesir tempat tumpuan. Semua orang datang untuk mencari bantuan makanan dan juga kehidupan. Nabi Yusuf tidak memberikan bahan makanan lebih dari muatan unta untuk setiap orang. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang berikut nanti, bila abang-abang ni memujuk ayah supaya menghantar Bunyamin, lalu mengatakan kailu ba'ir. Bagaimana mereka mengatakan kepada ayah, wa nazdadu kaila ba'ir. Nanti kita akan jumpa dalam ayat ke-65. Jadi dalam apa yang berlaku ketika kemarau tersebut disebutkan kitab-kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Baghawi, Nabi Yusuf sendiri tidak pernah merasa kenyang. Setiap hari baginda dengan rajanya, dengan tenteranya cuma makan sekali sehari saja, dengan tujuan untuk mengawal makanan supaya tidak berlebihan, keluar digunakan supaya nanti ada ketika waktu kemarau mereka ada makanan tambahan atau makanan yang boleh melindungi mereka daripada kebuluran. Banyak riwayat yang disebut di sini oleh para ulama tafsir, tapi kebanyakannya merupakan cerita-cerita Israeliat, mengadailah apa yang telah saya terang kepada tuan-tuan, seperti disebut contohnya tafsir Ibn Kathir, disebut dalam tafsir Qurtubi. Setakat ini yang kita dapat lihat perkara tersebut berlaku. Jadi ketika abang-abang ni sampai di Mesir, Nabi Yusuf langsung dapat mengenali mereka dengan rawat muka seperti yang telah kita terangkan. Nabi Yusuf pernah mengalami bersama mereka hidup, dan mereka pada waktu itu telah dewasa. Menurut Imam As-Sudi, perkara
lain yang menyebabkan mereka tidak kenal lagi kepada Nabi Yusuf ini kerana intonasi yang belum pernah mereka dengar. Bila Nabi Yusuf menyergah mereka dan mengatakan, apa yang buatkan kamu datang ke sini? Adakah kamu ni mata-mata jawasis uyun? Kamu datang untuk meninjau keadaan negara kami dan kemudian bawa pulang kepada pemerintah kamu untuk melakukan serangan ke tempat kami? Adakah begitu? Jadi Nabi Yusuf AS sengaja bagi soalan seperti itu untuk meranjatkan mereka. Mereka menjawab, wahai Tuan yang mulia, kami datang mencari makanan. Lalu Nabi Yusuf tanya lagi, jangan-jangan kamu ni memang bukan untuk cari makanan, tapi kamu ada hajat yang tidak baik. Mereka pun menceritakan tentang ayah mereka merupakan Nabi Yaqub dan adik-adik mereka ada 12 orang. Seorang telah hilang, mati di hutan. Yang tinggal yang kecil itu menjadi kesayangan si ayah. Jadi ketika mereka telah mendapatkan bahan makanan yang diperlukan sesuai dengan jumlah mereka itu 10 orang, Nabi Yusuf menambah 2 karung lagi untuk ayah dan juga saudara mereka yang tidak hadir itu. Dengan berkata, esok kalau kamu datang lagi untuk mengambil makanan, sila bawa ayah adik-adik kamu yang lain, yang seorang itu, iaitu Bunyamin. Bukankah kamu telah melihat aku memenuhi takaran untuk kamu? Aku menambah 2 lagi spare untuk ayah dan juga untuk saudara kamu itu. Bukankah kamu merasakan aku melayani kamu dengan baik sebagai tamu? Semua itu diungkapkan agar mereka kembali untuk mereka membawa Bunyamin datang pada masa yang akan datang berikutnya. Kemudian Nabi Yusuf memperingatkan mereka sebagaimana yang dapat kita lihat di sini, fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Dalam ayat yang berikutnya, iaitu ayat ke-60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rikhalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Kemudian Nabi Yusuf memperingatkan mereka supaya datang pada kali berikutnya membawa Bunyamin. Kalau tidak bawa Bunyamin, maka jangan kamu masuk ke negara aku. Di sini menunjukkan kepada mereka seolah-olah pentingnya Bunyamin itu untuk hadir. Kerana raja ini seorang raja yang adil, yang akan seorang pemimpin yang adil akan beri kepada seseorang itu mengikut kepada bilangannya. Mereka berkata, sanurawidu anhu abahu, kami akan berupaya sekuat tenaga kami untuk minta Bunyamin dari ayahnya supaya diizinkan ikut bersama kami. Kami akan berusaha untuk meyakinkan ayah dengan lemah lembut. Kami dengan segala kemampuan kami akan meyakinkan ayah supaya membenarkan bawa Bunyamin. Nabi Yusuf berkata kepada pembantunya, kembalikanlah barang-barang mereka. Telah saya terang kepada tuan-tuan, perniagaan zaman dahulu bersifat barter trade, iaitu tukar-tukar barang. Yang ni bawa makanan ni, yang ni bawa barang kulit. Maka barang-barang mereka bawa sebagai modal untuk belian makanan. Nabi Yusuf perintahkan kepada pekerja-pekerjanya, khadamnya, supaya masukkan semula dalam bekas mereka tanpa mereka mengetahui. La'allahum ya'rifunaha, agar mereka tahu bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik. Dan agar mereka kembali ke sini setelah sampai ke rumah nanti kerana melihat wang yang telah pun kami kembalikan. Jadi daripada ayat ni kita boleh buat beberapa kesimpulan. Antaranya, terkadang-kadang seorang itu tak mengenali saudaranya kerana dah lama pisah. Terlebih lagi jika status sosialnya sudah pun berubah dari bawah ke atas, dan tentulah pada pakaiannya, pada penampilan dirinya akan menyebabkan sanak saudara pun tidak kenal lagi dia. Jadi untuk merealisasikan satu tujuan, kadang-kadang memerlukan motivasi dan memerlukan inzar, iaitu satu kata-kata amaran. Bagaimana dilakukan Nabi Yusuf untuk pastikan mereka membawa Bunyamin, iaitu dia telah mengatakan kata-kata motivasi. Ini targhib dan juga tarhib. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Aku adalah sebaik-baik orang yang menyempurnakan takaran dan bagus untuk menyambut tamunya. Kemudian menggunakan kalimah tarhibnya, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau kamu tidak bawa dia, maka tiada bagi kamu sebarang habuan dan kamu jangan mendekati aku. Kat sini menunjukkan keprihatinan pada abang-abang Yusuf ini, menunjukkan kepada mereka keperhatianan pemerintah ni. Seumpamalah seorang daripada kita beritahu, cepat isi borang, ini ada jawatan kosong ni. Dia bercakap demikian dalam keadaan dia tak ada kepentingan apa pun. Kamu tak isi borang itu, kamulah yang rugi. Mai isi borang cepat. Aku tunjuk kepada kamu mana cara isi borang. Nanti aku tolong submitkan. Tak ada duit pun aku akan pastikan dia dihantar. Seolah-olah begitulah. Jadi kata-kata ini menunjukkan kepada mereka seriusnya pemerintah itu supaya mereka dapat bawa habuan ataupun makanan lebih daripada kali ini, banding kali ini. Juga para ahli tafsir sepakat bahawa saudara-saudara Nabi Yusuf ni tidak tahu bahawa alat tukar yang mereka bawa itu telah pun dikembalikan ke dalam karung mereka. Jadi alasan utama Nabi Yusuf mengembalikan alat tukar saudaranya supaya mereka kembali lagi. Dan setelah saya uraikan dalam syariat mereka, terutamanya mereka ini merupakan keluarga para anbiya, maka tidak patut mereka mengambil semula barang yang mereka berikan dalam bentuk perniagaan barter itu tadi, barter trading itu tadi. Jadi permintaan Nabi Yusuf untuk mendatangkan Bunyamin tentulah akan menambah kesedihan Nabi Yaqub. Namun seperti yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi dan tafsirnya, iaitu inqila kaifa istajaz
jaza Yusuf idkhal al-huzun ala abihi bi talabi akhihi. Qila lahu an hadha arba'atu ajwibah. Ada 4 jawapan. Ahaduha yajuz an yakuna Allah azza wa jalla amarahu bizalika ibtila'an li Yaqub. Mungkin perkara ini dilakukan Yusuf minta supaya bawa Bunyamin. Ini merupakan satu ujian Allah untuk Yaqub di atas perintah Allah kepada Yusuf untuk menyampaikannya, supaya liya'zum lahu ath-thawab, untuk dapat pahala yang lebih besar. Nabi-nabi ni ujiannya sangat besar, lagi besar iman, lagi besar ujian sebenarnya. Yang kedua, yajuz an yakuna arada bidzalika an yunabbi Yaqub ala hali Yusuf alaihi salam. Mungkin juga dalam apa yang berlaku itu tuntutan kepada adik-beradik supaya bawa Bunyamin. Nampak zahirnya menyedihkan Nabi Yaqub, tetapi hakikatnya itu mengirim satu mesej kepada Yaqub alaihi salam bahawa puteranya Yusuf itu yang berkehendak kepada Bunyamin sebenarnya. Asalif, yang ketiga, untuk menambah kegembiraan Yaqub nanti kalau kedua anaknya pulang sekaligus, iaitu Yusuf dan juga Bunyamin. Yang keempat, yuqaddim surura akhihi bil ijtima' mahu qabla ikhwatihi. Ini adalah untuk dia mendahulukan Nabi Yusuf AS kegembiraan untuk adiknya supaya dapat berhimpun dengannya sebelum dia dapat berhimpun dengan keluarganya, dengan abang-abangnya. Kerana tentulah kasih sayang seorang adik syakik daripada seayah, seibu begitu rindu sekian lama tidak bertemu dengannya. Jadi ini penjelasan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap permintaannya, dalam permintaannya supaya Bunyamin dibawa datang. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihkan. Seterusnya kita lihat dalam bahasa Arab perkataan fityan. Fityan ni jamak daripada fata. Kata Al-Imam Samin Al-Halabi dan tafsir beliau tajuk Adul Masud, fityan ni jamak kathrah kepada perkataan fata. Fata kalau lihat jamak qillahnya fityatun, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini digunakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Jadi kat sini digunakan perkataan fityan bagi menyesuaikan dengan gambaran betapa berkuasanya Nabi Yusuf AS, begitu ramai pekerja-pekerjanya, dan menunjukkan kepada keunggulan kedudukannya itu, kesesuaiannya dengan martabat ataupun darjat kedudukan yang diberikan oleh si raja untuk beliau memimpin negara tersebut. Baik, seterusnya kita lihat dalam ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Yang ke-64, قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Maka tak kala mereka telah kembali kepada ayah, iaitu Yaqub, mereka berkata, wahai ayah, kami tidak akan dapat membawa gandum lagi, sukatan gandum lagi, habuan ini lagi, jika kita tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, supaya kami dapat sukatan, dan sungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Berkata Yaqub AS, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin ini dibawa oleh kamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga, dan Allah lah yang maha penyayang di antara para penyayang. Jadi Allah firman tentang mereka kembali ke Kanaan dan minta kepada ayah supaya membenarkan membawa Bunyamin. Maksudnya jika ayah tidak melepaskan Bunyamin pergi, bukan saja kita tak dapat, kita hanya dapat 10, kita tak dapat langsung. Kerana pemerintah itu mengatakan nak lebih kena bawa saudara kamu itu, kami benar-benar akan menjaganya. Maksudnya ayah tak perlu bimbang Bunyamin, sungguh dia pasti akan kembali kepada ayah. Demikianlah janji mereka ketika membawa Yusuf yang lalu. Sebab itu ada kerisauan pada hati ayah, dan saya telah jelaskan dalam Ta'wilatul Quran bahawa para anbiya alaihissalam mereka merupakan utusan Allah yang maksum, tapi kebimbangan, kerisauan tetap ada dalam hati seseorang mereka. InsyaAllah kita akan lihat perkara ini lebih lanjut pada kuliah akan datang. Apakah yang berlaku kepada permintaan mereka ini dipenuhi oleh si ayah, tapi dengan satu syarat. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.